Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan bin Ridwan, nombor metrik 1211373. InsyaAllah saya akan membentangkan kajian kami dalam tentang manuskrip Al-Manzal Al-Ajla ila Rutbatul A'la, dan saya akan merangkumi dalam bab pengenalan. Deskripsi manuskrip. Nama manuskrip ini ialah Al-Manzal Al-Ajla ila Rutbatul A'la. Manuskrip ini ditulis pada abad yang ke-18. Tahun ditulis ialah pada 1150 Hijrah bersamaan dengan 1737 Masihi. Tahun ini adalah merupakan tahun di mana manuskrip ini selesai ditulis oleh pengarang. Manuskrip ini ditulis adalah disebabkan Sultan ketika itu menyuruh pengarang untuk menulis suatu kitab kepadanya. Mempunyai 521 huraian muka surat. Ditulis menggunakan tulisan Jawi klasik dan juga terdapat tulisan bahasa Arab seperti untuk menerangkan dalil Al-Quran, bahasa Arab dan banyak lagi. Kita pergi kepada biodata penulis. Nama diberi Faqih Jalaluddin atau nama sebenarnya ialah Faqih Jalaluddin bin Raden Kamaluddin bin Raden Fadil. Dan jika disambung salasilah nasabnya, maka akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Okay. Beliau dilahirkan di kota Surabaya yang berada di Jawa Timur, Indonesia. Okay. Beliau mendapat pendidikan dan menuntut ilmu agamanya sejak dari kecil lagi. Dan guru pertama beliau ialah ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri. Beliau gigih menuntut ilmu Islam dalam bidang fiqh dan usuluddin. Disebabkan kesungguhannya, maka beliau diangkat menjadi mufti pada waktu itu. Beliau meninggal dunia pada 20 Jamadil Awal 1191 Hijrah bersamaan dengan 18 Mei 1748 Masihi. Struktur manuskrip ini. Manuskrip ini mempunyai helaian kertas sebanyak 521 muka surat. Okay. Manuskrip ini berukuran 19 kali 14 cm, manakala blok teksnya adalah berukuran 14 kali 9 cm. Okay. Pengarang menggunakan kertas lead Eropah. Keadaan fizikal manuskrip. Okay, jika dilihat, manuskrip ini berada dalam keadaan yang kurang baik disebabkan beberapa faktor. Antaranya adalah kerana kita dapati bahawa kulitnya yang asal telah terpisah daripada isi kandungannya dan tidak dapat ditemui. Manuskrip ini juga terdapat kerosakan pada helaian kertas seperti lubang, terkena air dan sebagainya. Tulisan manuskrip berada dalam keadaan baik dan dapat dilihat dan dibaca. Manuskrip ini menggunakan dua warna dakwat, iaitu dakwat berwarna hitam sebagai dakwat utama dan juga dakwat berwarna merah sebagai dakwat tambahan untuk menulis perkataan bahasa Arab dan sebagainya. Kandungan manuskrip. Manuskrip ini membicarakan tentang cara ataupun jalan untuk menuju dan mengenal Tuhan mengikut kefahaman Faqih Jalaluddin, dan beliau merupakan seorang ahli sufi. Di dalam manuskrip ini juga menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam bermula dari awal sehinggalah penakhiran. Dan juga banyak lagi cerita yang ingin disampaikan oleh penulis kepada sultan yang menitahkan beliau untuk menulis manuskrip ini. Sedikit analisa manuskrip dari Rektor 1 hingga verso 5. Faqih Jalaluddin memulakan penulisan dengan memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ada
menyebabkan hasrat beliau menulis Al-Manzal Al-Ajla ila Rutbatul A'la ini adalah bagi mentaati titah Sultan Alauddin Shah yang menyuruh beliau menulis ilmu tentang tauhid. Dia ada menyatakan ada beberapa martabat untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya adalah martabat nama Allah, iaitu nama Allah ini sesuai dengannya dan sangat indah. Yang kedua, martabat ayyinu awal, iaitu meyakini Allah lah yang paling awal dan tiada suatu makhluk pun yang mendahuluinya. Yang seterusnya, martabat qidam. Allah tidak diciptakan. Allah ada dengan dirinya sendiri dan dia tidak berhajat dengan makhluk untuk adanya ia. Yang seterusnya adalah martabat khaliq, iaitu Allah adalah sang pencipta yang maha mencipta dan dia ialah yang menciptakan seluruh alam ini daripada tiada kepada ada. Yang seterusnya, martabat alim ajsam, iaitu bermaksud mengenali jisim dan bentuk suatu perkara itu. Faqih Jalaluddin juga ada menyatakan bahawa makhluk yang awal diciptakan bukanlah Nabi Adam, akan tetapi Nur Muhammad itu sendiri. Beliau ada menyatakan bagaimana Nabi Adam diciptakan bermula daripada tanah diambil dari bumi hinggalah terjadinya hingga dimasukkan nyawa dan roh ke dalam jasad Nabi Adam itu. Telah selesai penciptaan Nabi Adam dan Allah telah mengurniakan Nabi Adam seorang isteri iaitu Hawa, maka Allah menitahkan semua makhluk untuk turun bersujud kepada Nabi Adam. Maka semua makhluk akur dan taat kepada perintah Allah kecuali para iblis. Maka dengan sebab itu Tuhan sangat murka dengan perbuatan iblis itu kerana enggan sujud kepada Nabi Adam. Maka Allah menghalau para iblis daripada syurga dan melarang mereka untuk naik semula ke langit. Maka duduklah Adam dan Hawa di dalam syurga ini dan Allah telah cukupkan nikmat mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini Ana Abdul Mu'in bin Abdul Halim ingin membentangkan tentang analisa manuskrip bagi muka surat saya, iaitu daripada muka surat 12 hingga 21. Muka surat saya ini dia banyak topik yang ada di dalam muka surat, antara muka surat 12 hingga 21 ini. Yang pertama, dalam manuskrip ini menceritakan tentang Adam dan Hawa dibuang ke bumi, dibuang daripada syurga. Cerita dia bermula macam ni. Manuskrip ini menceritakan tentang Allah telah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Lalu iblis bercadang untuk menggoda Adam dan Hawa agar mereka memakan buah khuldi itu. Jadi iblis cuba untuk masuk ke syurga, tetapi dihalang oleh malaikat. Namun dengan tipu muslihatnya, iblis mendatangi seekor ular yang pada masa itu, ketika itu ular berkaki 4 yang seperti unta. Pada waktu itu haiwan yang berkaki 4 ialah haiwan yang sangat bagus. Kemudian lalu iblis masuk dalam mulut ular itu dan berjaya lolos dari malaikat yang menjaga pintu syurga. Dan disebabkan oleh itu, iblis telah berjaya menghasut Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi dan mereka diusir daripada syurga. Jadi selepas mereka makan buah khuldi, kedua pakaian mereka itu yang selama ini mereka memakannya terlepas daripada badan mereka. Ada juga yang menyatakan bahawa pakaian yang mereka pakai itu adalah cahaya. Jadi apabila telah diselubungi oleh dosa yang telah dibuat, pakaian itu tertanggal pada badan mereka. Jadi Adam dan Hawa ni pun mereka berasa malu dan sangat berdosa kepada Allah SWT. Lalu mereka memohon ampun daripada Allah. Allah telah mengampuni taubat mereka, mengampuni dosa mereka. Tetapi mereka tetap perlu diusir daripada syurga dan turun ke bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi. Adam dan Hawa tidak diturunkan di tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di puncak bukit Sri Pada di daerah Sri Lanka.
Sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab, di Syam. Mereka berdua bingung dan sedih kerana sewaktu mereka turun itu, mereka diturunkan secara terpisah. Adam jauh, Adam dekat Sri Lanka sana, dan juga Hawa dekat Syam, jadi daerah Arab. Tetapi Adam dan Hawa ni, mereka yakin bahawa mereka akan dipertemukan juga pada satu masa yang akan datang. Jadi manuskrip ini juga menceritakan tentang Adam dan Hawa, diorang ni bertemu semula dalam masa 40 hari. Setelah berpisah selama 40 hari, akhirnya mereka bertemu, dan mereka ini dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah, iaitu di Arafah. Itulah sebabnya kenapa dinamakan Arafah, kerana Arafah ini adalah tempat Adam dan Hawa bertemu setelah berpisah 40 hari. Selain itu, terdapat juga cerita di antara muka surat 12 hingga 21 ini ada juga menceritakan tentang martabat nafsu. Nafsu juga ada 6 martabat. Yang pertama, nafsu mutmainnah, iaitu nafsu yang baik, yang menyuruh kita untuk membuat kebaikan. Yang kedua, nafsu amarah, iaitu nafsu yang menyuruh kita untuk membuat kejahatan. Yang ketiga, nafsu lawamah, iaitu nafsu yang mencuci. Yang keempat, nafsu mulhamah, iaitu nafsu yang redha akan menerima nasihat. Yang keenam, nafsu mardiyah, iaitu nafsu yang redha akan takdir Allah ke atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Hazim bin Aminuddin, nombor matrik 1211377. Jadi sekarang saya akan meneruskan berkenaan tentang analisa manuskrip dari muka surat 22 hingga 31, iaitu dari halaman recto 11 hingga verso 15. Jadi pada halaman ini penulis membicarakan tentang 7 tipu daya syaitan kepada anak Adam ketika melakukan amalan ibadah kepada Allah SWT. Jadi tujuan mereka melakukan tipu daya ini untuk melalaikan anak-anak Adam ketika mana melakukan ibadah. Jadi setiap daripada syaitan ini akan menguji ketaatan anak Adam dalam menjalani jalan kebenaran ketika melakukan ibadah. Syaitan ini akan mengganggu anak-anak Adam sehingga termakan dan terhasut dengan tipu daya yang dibawa oleh mereka. Jadi terdapat 7 cara ataupun kita boleh katakan sebagai langkah tipu daya syaitan dengan mengikut peringkat seperti mana yang disebut dalam manuskrip ini. Jadi tipu daya yang pertama ialah syaitan akan menghalang dan menegah seseorang hamba daripada melakukan ketaatan. Jika Allah melindungi daripada hasutan ini, syaitan akan menyuruh anak Adam ini melakukan ketaatan, tetapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan niat disebabkan oleh selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan disebab mahukan pujian daripada manusia ataupun sebagainya. Jadi tipu daya yang kedua ialah syaitan akan menyuruh anak Adam menunjukkan amalan ibadahnya kepada orang lain, supaya natijahnya amalan anak Adam ini akan menjadi sia-sia. Hal ini kerana pahalanya terbatal akibat melakukan ibadah kerana semata-mata mahukan perhatian manusia. Dalam erti kata lain kita boleh katakan sebagai riak. Jadi tipu daya yang ketiga ialah syaitan akan menyuruh anak Adam supaya segera untuk melakukan ibadah, agar akan ada orang yang memujinya dengan gelaran soleh kerana melakukan ibadah pada waktunya. Selain itu, bagi tipu daya yang keempat, syaitan hanya menyuruh anak Adam menyempurnakan amalnya sahaja. Kerana apa? Syaitan hanya menyuruh mereka menyempurnakan amal. Hal ini disebabkan pada langkah ataupun tipu daya yang seterusnya, syaitan akan menghasut anak Adam untuk memuji diri sendiri, dan syaitan juga mahukan anak Adam memperbaiki bacaan dan suaranya apabila anak Adam ini telah menyempurnakan amalnya, supaya pada akhirnya akan timbulnya rasa ujub, sifat ujub dalam hati anak Adam itu, kerana amal ibadah yang
amalan ibadah yang telah disempurnakan itu. Jadi seterusnya, tipu daya yang keenam, syaitan akan menghasut agar anak Adam ini memperelokkan ataupun membaiki amalan ibadahnya, supaya anak Adam ini akan merasakan keyakinan bahawa amalannya itu akan mendapat ganjaran dan faedah, kerana apa yang dilakukan itu mengikut kriteria dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada akhir sekali, iaitu tipu daya yang ketujuh, syaitan akan membisik kepada anak Adam dengan menyatakan bahawa kita anak Adam ini, hamba Allah, tidak memerlukan segala amalan ibadah. Kerana jika kita manusia anak Adam ini ditakdirkan untuk diciptakan sebagai orang yang bahagia, maka meninggalkan amal ibadah itu tidak akan memudaratkan anak Adam. Dan jika ditakdirkan menjadi orang yang sengsara, maka amalan ibadah tidak akan berguna untuk kita. Jadi itulah rekaan ataupun hasutan yang terakhir yang boleh memesongkan jalan anak-anak Adam untuk melakukan ibadah dengan sempurna. Itu kata penulis bahawa 7 perkara ini wajib untuk anak Adam mengetahuinya dengan sebaiknya. Kerana pengetahuan tentang 7 tipu daya syaitan ini mampu melindungi anak Adam supaya setiap amalan ibadah yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. Hal ini kerana apabila wujudnya sifat riak dan hilangnya sifat tulus ikhlas ketika melakukan ibadah, Allah akan lontarkan balik amalan itu kepada muka anak-anak Adam, kerana Allah tidak menerima amalan yang memiliki nilai riak dalam diri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aiman Adli bin Azhar yang bernombor matrik 1211454. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan analisa manuskrip yang saya kaji daripada muka surat 32 hingga 41. Pengenalan. Pada halaman 32 hingga 41, manuskrip ini membicarakan tentang tauhid umumnya, tetapi ia membicarakan juga tentang perkara-perkara kecil seperti bersuci, bid'ah, halal dan haram, serta dosa dan pahala. Seterusnya, perkara pertama yang saya kaji berkenaan keteguhan dan keyakinan dalam hati, yang menjelaskan bahawa syariat, tarikat, hakikat dan makrifah, iaitu pengetahuan, merupakan perkara utama yang saling melengkapi dalam keteguhan keyakinan dalam hati. Manusia biasa, iaitu ahli zahir, tidak dinamakan tarikat kerana berkeyakinan dan membenarkan dalam hati, juga serta mengikrarkan 2 kalimah syahadah dengan lidah, berbanding dengan manusia lain, iaitu ahli batin. Selain itu, perkara yang diterangkan dalam manuskrip iaitu bersuci zahir, bersuci batin, bersuci rahsia. Bersuci zahir termasuk membersihkan hadas besar seperti mandi wajib, serta menyucikan hadas kecil seperti mengambil air wuduk dan tayamum jika tiada air. Kita juga tidak dibenarkan untuk menyucikan 5 deria atau panca indera, iaitu rasa, cium, dengar dan sentuh. Selanjutnya, perkara yang berkaitan dengan bid'ah juga dinyatakan dalam manuskrip ini. Bid'ah pertama iaitu bid'ah wajib. Bid'ah wajib seperti tafsir Al-Quran dan hadis serta ilmu alat dan faraid, yang juga dipelajari oleh masyarakat dahulu lagi. Selain itu, sebahagian masyarakat juga menghafaz masalah yang sukar, usul fiqh,
hadis dan ilmu tafsir untuk menyelesaikan masalah umat Islam. Bid'ah kedua iaitu bid'ah sunat. Bid'ah sunat iaitu bid'ah hasanah seperti membuat madrasah, menyambut Maulidur Rasul dan mengarang ilmu tasawuf. Bid'ah ketiga iaitu bid'ah harus seperti berjabat tangan, makan makanan dan minuman yang lazat serta membaiki pakaian. Bid'ah yang keempat iaitu bid'ah makruh seperti menghias masjid dan kitab Al-Quran. Yang terakhir iaitu bid'ah haram. Bid'ah haram seperti mengikut fahaman ajaran Qadariyah dan Jabariyah. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang penyakit batin iaitu hati yang sukar diubati pada zaman sekarang. Yang pertama, menahan kemarahan. Yang kedua, bersikap dengki. Yang ketiga, mempunyai rasa benci. Yang keempat, bersikap tamak. Yang kelima, bersifat bakhil. Yang keenam, bersifat takbur. Yang ketujuh, mengikut hawa nafsu. Yang kelapan, bersifat riak dan ujub. Yang kesembilan, syirik dan menyekutukan Allah. Yang kesepuluh, memuji diri sendiri. Yang kesebelas, iaitu yang terakhir, bisikan syaitan. Yang terakhir, saya akan menerangkan tentang perhiasan dan perbuatan zahir yang baik. Yang pertama, solat 5 waktu. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Yang kelima, membaca doa dari Nabi SAW. Yang keenam, meminta doa daripada fakir dan miskin. Yang ketujuh, makan dan minuman yang halal. Yang ke-8, buat perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang jahat. Yang ke-9, mengikuti akhlak Nabi. Yang ke-10, mengikuti akhlak para sahabat. Yang ke-11, mengikuti akhlak ahli ulama. Yang ke-12, iaitu yang terakhir sekali, iaitu mengikuti akhlak seorang pendiam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Imran bin Hasib Zaidi, nombor metrik 1211367. Seterusnya saya akan mengupas mengenai analisa manuskrip daripada muka surat 42 hingga 51. Antara perkara yang telah dinyatakan dalam manuskrip ini adalah syarat-syarat taubat yang diterima menurut penulis. Yang pertama adalah pesalah mestilah meninggalkan perkara maksiat yang telah mereka lakukan. Seterusnya, pesalah mestilah menyesal dan tidak ingin melakukan kembali perkara yang telah mereka lakukan sebelum ini. Seterusnya, syarat-syarat untuk taubat itu diterima menurut penulis adalah mesti memulangkan barang yang diambil. Syarat ini terpakai kepada mereka yang mencuri dan mengambil barang orang lain tanpa izin. Seterusnya, syarat yang terakhir menurut pengarang manuskrip ini adalah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Syarat ini khas untuk mereka yang murtad. Yang mereka yang murtad dan ingin bertaubat hendaklah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Mereka diberi peluang selama 3 hari 3 malam menurut Imam Syafi'i. Jikalau mereka tidak membuat demikian, maka mereka akan dihukum bunuh. Seterusnya, perkara yang disentuh oleh pengarang adalah jenis-jenis dosa. Menurut pengarang manuskrip ini, jenis dosa terbahagi kepada 2, iaitu dosa zahir dan dosa batin. Dosa zahir adalah dosa yang kita boleh lihat secara fizikal, seperti
zina, minum arak dan berjudi. Seterusnya, dosa batin kita boleh takrifkan dia sebagai dosa yang melibatkan hati, dan dosa ini tidak boleh dilihat secara fizikal. Seterusnya, pengajaran yang kami dapat ketika mengkaji manuskrip ini adalah yang pertama, kita mestilah mengetahui asas-asas ilmu tauhid untuk memantapkan akidah kita. Seperti mana penulis atau pengarang yang banyak memasukkan kalimah la ilaha illallah di dalam penulisan beliau supaya pembaca dapat mengingat bahawa tiada Tuhan selain Allah dan dapat menjauhkan diri daripada syirik. Seterusnya, kita mestilah menjauhi penyakit hati seperti riak untuk mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum, yang maksud bahawasanya sesungguhnya yang paling mulia di sisi kami adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini orang-orang yang beriman dan menjauhi perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Seterusnya, pengajaran yang kami dapat adalah kita mestilah sentiasa bertaubat, sama ada kita melakukan dosa kecil ataupun besar. Dan akhir sekali adalah kita mestilah memahami konsep bid'ah dengan betul, seperti yang dinyatakan oleh pengarang bahawa bid'ah ada 5 jenis. Bid'ah yang paling bahaya adalah bid'ah yang melibatkan akidah. Okay, seterusnya kita beralih kepada kesimpulan. Kesimpulan bagi manuskrip yang kami kaji ini, di mana yang anda tahu, manuskrip ini memang tidak dapat dinafikan kerana manuskrip ini adalah kitab-kitab lama. Jadi banyak ilmu-ilmu dan pengetahuan yang mana kita tidak dapat pada hari ini tetapi ada dalam manuskrip itu. Jadi itulah tujuan kita mengkaji manuskrip, untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang ada di dalam manuskrip itu. Manuskrip ini ada sesetengahnya ia dititahkan oleh Sultan kepada ulama'-ulama' untuk menulis manuskrip. Dan manuskrip yang kami kaji ini banyak ilmu dan pengetahuan yang mana ada diceritakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya pada halaman awal manuskrip ini, ia menceritakan tentang penciptaan manusia pertama, iaitu Nabi Adam AS. Dan di dalam penciptaan itu, setelah Allah mencipta Nabi Adam, Allah menyuruh malaikat-malaikat untuk bersujud kepada Adam. Tetapi Iblis enggan, Iblis sombong. Jadi dia diusir daripada syurga, dan disebabkan oleh itu Iblis ingin balas dendam kepada Adam dengan memperdaya Adam dan Hawa untuk makan buah khuldi. Dan akhirnya Adam dan Hawa diusir juga daripada syurga. Selain itu, ada juga menceritakan tentang martabat nafsu. Martabat nafsu ada 6. Seperti mana yang kita tahu, martabat nafsu ni dia ada 6. Yang pertama, nafsu mutmainnah, itu nafsu yang baik, iaitu yang suruh kita buat kebaikan. Yang kedua, nafsu amarah, nafsu yang menyuruh kita membuat kejahatan, dan seterusnya. Selain itu, manuskrip ini juga ada menceritakan tentang 7 tipu daya syaitan ketika beribadah. Contohnya, ialah syaitan akan menghalang kita dan menegah seseorang hamba daripada melakukan ketaatan. Ia akan masuk kita untuk bermalas-malasan dalam melakukan ibadah. Itulah tujuan syaitan ni, itulah tipu daya syaitan. Dia hasut kita, dia bisik kat telinga kita supaya tidak melakukan ibadah. Selain itu, manuskrip ini juga ada menerangkan tentang tauhid umumnya, tetapi ia membicarakan juga tentang perkara-perkara kecil seperti bersuci, perkara bid'ah, halal haram dan dosa pahala. Jadi tujuan kita mengkaji manuskrip ini kerana manuskrip ini dia banyak ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan ini kadang-kadang kita tidak dapat sama ada di sekolah ataupun di universiti, tapi kita dapat dengan cara mengkaji manuskrip.
Jadi itulah masjid kami yang menceritakan tentang sedikit tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.